Gurun tempua hingga merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata awal bismillah, pembuka bicara. Sekalung penghargaan buat saudara pimpinan majlis, barisan hakim yang sentiasa berasimilasi dengan kebenaran, Dif-Dif kehormat serta hadirin pencinta bahasa ibunda. Beradanya saya di sini membawa mauduk yang akan menjadi teras perbincangan, iaitu bahasa dijulang negara terbilang. Sebelum saya mengorak langkah lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu mauduk pidato saya. Bahasa dijulang membawa maksud rakyat yang lahir di Malaysia menjunjung tinggi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negara kita. Manakala negara terbilang pula membawa makna negara yang terkenal seantero dunia. Maka secara ringkasnya, bahasa dijulang negara terbilang boleh ditakrifkan sebagai bahasa Melayu yang dijunjung oleh rakyat menjadi asbab negara kita terkemuka di jagat raya. Persoalannya, apakah yang sudah terjadi terhadap bahasa Melayu di negara kita? Adakah kita masih menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Atau bahasa Melayu hanya sekadar menjadi bahasa buku semata-mata? Tepuk dada, tanya selera. Hadirin yang dihormati, saya tampilkan fragmen pertama mauduk bicara. Hari ini, bahasa Melayu seolah-olah menumpang di bumi sendiri, walaupun kedudukannya jelas termaktub dalam perlembagaan sebagai bahasa kebangsaan. Hari ini juga semakin kurang penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat, terutama golongan korporat. Bagi mereka, bahasa Melayu dianggap bahasa kelas rendah. Sebaliknya, bahasa Inggeris diangkat martabatnya. Sedarkah kita bahasa yang dianggap bahasa kelas rendah inilah yang pernah menjadi bahasa komunikasi perdagangan suatu ketika dahulu? Justifikasinya, penggunaan bahasa Melayu perlu dikembangkan supaya ia kekal menjadi lingua franca. Usah malu, usah segan. Sebaliknya, kita harus bangga dengan bahasa kita kerana bahasa mencerminkan jiwa bangsa. Hadirin yang dimuliakan, indikator seterusnya, penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi negara perlu diperluas bagi mencapai objektif bahasa dijulang negara terbilang. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Melayu dalam urusan surat menyurat, baik di peringkat kerajaan maupun sekecil-kecil kampung, wajar dilaksanakan untuk menunjukkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran. Penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi utama dalam sesetengah agensi atau jabatan perlu dielakkan. Hal ini bukan sahaja akan menyukarkan sebilangan masyarakat yang tidak fasih berbahasa asing. Malah, sifat ini juga seolah-olah mengenepikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ibunda. Maka, sesiapa yang bekerja di bawah payungan kerajaan Malaysia sewajarnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi utama dalam urusan rasmi supaya menjadi ikon kepada masyarakat. Hadirin yang dikasihi, indikator ketiga, penggunaan bahasa Melayu di peringkat universiti mampu merealisasikan aspirasi bahasa dijulang negara terbilang, sekaligus melahirkan anak bangsa yang mampu memartabatkan bahasa Melayu. Universiti merupakan medium yang paling tepat bagi menyebarluaskan lagi penggunaan bahasa Melayu baik dalam kalangan warga negara maupun pelajar antarabangsa. Oleh itu, pihak yang berkaitan perlulah merangka prakarsa-prakarsa yang sesuai bagi meningkatkan martabat bahasa Melayu di mata dunia. Tamsilnya, pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Universiti Awam dan beberapa agensi lain seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan Majlis Debat Universiti Malaysia berjaya meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di Universiti Awam. Pertandingan ini juga berjaya menarik minat peserta dari luar negara seperti China, Jepun dan Rusia dalam usaha mengasah kemahiran komunikasi mereka dalam bahasa Melayu. Kepetahan dan keyakinan mereka dalam melontarkan idea berjaya membuktikan bahawa bahasa Melayu menjadi buah mulut dan halwa telinga masyarakat dunia yang berada beribu batu jauhnya dari negara kita. Hadirin, konklusinya, sudah terang lagi bersuluh, semua pihak harus berkongsi idea dalam usaha
meningkatkan darjat bahasa Melayu agar boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bahasa lain. Kita tidak sepatutnya menjadi kacang lupakan kulit sehingga mementingkan bahasa asing. Seterusnya, menyingkirkan bahasa ibunda dek kerana mengikuti arus modernisasi dunia masa kini. Kita seyogianya menjadi pejuang bangsa yang memperjuangkan bahasa agar bahasa pertuturan nenek moyang yang pernah menjadi lingua franca tidak lenyap di mamah kemodenan. Kerana pepatah sendiri pernah mengatakan bahawa hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.